والمرسلين على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. فائدة أي هذه فائدة أي هذا كلام متمم لما قبله. Yahrumu tatahuru bil musabbal li syurbi wa kadza bima'in duhila haluhu alal aujuhi. Haram bersuci bil musabbal dengan air yang dibuat sabil. Dia musabbal li syurbi. Situ fokus dia. Haram kita bersuci dengan air yang dibuat sabil li syurbi untuk minum. Air yang orang buat sabil untuk minum, kita guna untuk bersuci, hukum dia haram. Haram tu pasal menyalahi daripada air sabil. Tu istilah agak bahasa kita pun, untuk tu dulu yang guna bahasa air sabil ni air sabil. Sabil tu maksudnya sabilillah lah. Orang buat sabil, orang nafkahkan harta dia untuk sabilillah. Jadi kalau air tu musabbal dia li syurbi, haram untuk tatahur dengan dia. Zaman ni kalau air musabbal li syurbi ni apa? Beli alat apa? Water cooler, dispenser apa tu kan? Memang li syurbi lah. Kita tak ada apa wudu. Senang banyak tu saya. Haram. Sebab air yang memang orang sabilkan dia untuk minum, kita guna untuk tatahur, haram. Dia mesti li syurbi saja. Siap. Wa kadza, seperti demikian juga, maksudnya haram juga bima'in ay at-tatahhur bima'in juhila haluhu, yang dijahilkan haluhu, keadaannya keadaan mak itu. Tak tahu air itu untuk apa. Jadi kalau air tak tahu untuk apa, li syurbi boleh. Tapi tak boleh untuk tatahur. Kalau kita lah Malaysia ni, umum kalau masjid surau tu memang untuk tuhri lah. Kalau masjid surau lah. Kalau tempat lain misalnya, kalau negeri kita ni, apa dia nak bagi contoh masalah lain daripada musabbal li syurbi. Kalau kita katalah pergi negeri-negeri tempat yang air tak ada, Yaman, Allahumma salli alaihi wasallam, ada bubuh dalam tong-tong air misalnya kat tepi-tepi masjid tu. Kita tak tahu yang tu untuk tuhri ke untuk syurbi. Untuk syurbi memang boleh. Tatahur nanti tak. Itu kalau Mekah tu memang air dibuat tu untuk syurbi kan. Tambah ada tulis li syurbi faqat, la lil wudu. Umrah memang jumpa tu kan, memang ada tempat-tempat tu. Li syurbi. Kalau ikut pasal dia musabbal untuk syurbi. Cuma bila orang malas nak keluar tu, ambil wuduk kat situ je. Kalau air kita tak apa. Tapi bila air tu, tambah dia tulis tu, waqfun li syurbi faqat, dunal wuduk. Tak boleh. Saya bukan air kita. Kata, kenapa tak buat untuk wuduk? Jangan persoal lah. Saya bukan kita punya. Tempat yang orang tu pun dia dah sedia untuk kita buat wuduk. Satu hal lah, terima kasih satu hal kan. Kemudahan memang sepatut saya memang buat sepatut. Kita cerita apa yang bukan kepunyaan kita nak istimalkan ikut suka hati kehendak kita, tak boleh. Jadi kalau yang juhila haluhu, kalau buat dalam botol apa kita pergi tempat-tempat ni untuk minum ke untuk tatahur, juhila haluhu tak boleh. Jadi kaza tu untuk menunjukkan kata dia adalah haram alal aujuhi, dia tak aujuh. Sebab pengarang kita ni Zainuddin Al-Malbari ni orang India. Jadi suasana India tu lah dia sebut tu. Kalau kita umumnya kalau ada paip ni, dia bukan untuk li syurbi. Dia untuk tatahur. Kalau tatahur boleh, syurbi macam mana? Cuma air paip nak syurbi, istilahnya tak apa baik lah untuk kesihatan kan, dengan tak dimasak lah apa. Semuanya tu itu masalah kesihatan, hal lain.
Cuma kalau zaman kita lah ni, kalau air yang atas kata tatahur li syurbi tu, zaman ni itulah dispenser apa kat masjid surau tu. Kalau li syurbi tak boleh guna untuk wuduk lah. Jangan pula bawa paip sendiri. Alternatif kan, dia pakar ni, dia ambil paip, air tu dia guna untuk suci. Tak boleh, cerdiknya pun tak boleh. Pasal tabahat. Cuma bila kata musabbal ni, air macam tu dipanggil sabil, tak dipanggil air wakaf. Kalau telaga wakaf, air tak wakaf. Macam mana boleh wakaf air? Nak pakai kena guna dia, nanti istilahnya dia akan musnah kan? Musnah tu pasal dia akan jatuh ke tanah apa. Air tak boleh wakaf, telaga boleh wakaf. Jadi kalau ada orang belanja bayar dia tu, air tu istilahnya musabbal lah. Itu istilah musabbal tu. Ada tempat boleh terjemah musabbal tu wakaf kan. Tapi kalau tak wakaf pun orang buat sabil lah. Misalnya orang buat bina rumah, tempat-tempat musafir, tempat bersinggah, disediakan bilik, mula tu ada tempat masak apa, makanan buat ada situ, air apa, untuk musafir misalnya dia sebut. Jadi orang musafir yang boleh duduk situ. Sama ada pihak yang mengurus ke apa ke. Kita Malaysia ni tak ada lagi lah yang binaan-binaan untuk musafir ni, untuk orang safar. Tak ada. Kalau ada pun mungkin masjid-masjid ada, kok kita pula tak tahu. Yang ni dibuat homestay untuk orang-orang yang musafir, untuk menyinggah, untuk duduk situ, dan dia bagi percuma. Kalau percuma tu musabal lah. Kalau memang kena bayar homestay itu, bayar lah, sewa lah tu nama dia, ujrah. Asal kita cerita ni musabal ni. Jadi Malaysia kalau nisbah rumah musabal, saya nak syarah tu musabal tu, sabil tu. Jadi wakaf ke? Dia tak wakaf rumah dia, tapi disediakan untuk musafir. Itu istilahnya buat sabil. Itu istilah buat sabil nama dia. Buat sabil. Jadi dia kata kaza bima in juhila haluhu al aujuhi. Kaza tu maksudnya ada khilaf. Ada ulama kata boleh juga untuk tatahur kalau juhila haluhu. Tapi faham kaza-kaza tu ada khilaf, nak khuruj bin khilaf mustahabun. Jadi teruslah letakkan diri apa tempat yang boleh menyebabkan datang syak tu. Kalau syak boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Atas nama tatahur tak boleh. Syurbi memang boleh. Itu pun kalau untuk syurbi ya. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbal ila ghairi mahalli. Wa kadza macam tu juga. Maksud kadza tu ayah rumu. Faham kadza daripada masalah kadza pada ma injuhila haluhu. Hamlu syai'in minal musabbali, tanggungkan sesuatu, maksudnya ambil sesuatu minal musabbal, daripada tempat musabbal ila ghairi mahallihi, kepada lain daripada mahalli musabbal. Keluarkan daripada premis tempat yang dibuat sabil tu. Bahasa kita lah ni modern sikit, premis lah kan. Dia bagi untuk syurbi kat masjid, kita keluarkan daripada premis masjid. Asal hukum atas disebut ni kaza ni haram. Haram tu atas aujuh. Faham tu ada juga khilaf. Faham aujuh tu ada juga wajhun kata boleh. Mana yang nak buat musabbal tu untuk kita keluarkan syai' daripada musabbal tu ila ghairi mahal. Harus. Kita ada harusnya. Tapi ada syak kalau susah. Kalau contoh kita lah ni macam air-air lah kat masjid kan, untuk minum apa. Boleh tak kita isi dalam botol, bawa bekal kita musafir? Memang bahasa dia li syurbi kan. Faham tu li syurbi adakah untuk di masjid saja? Orang atas nama minum memang guna untuk minum, tapi boleh keluarkan daripada premis masjid. Maksudnya bawa dalam botol, minum dalam kereta. Kalau ikut aujuh tak boleh. Tapi ada wajhun kata sah, boleh. Tak pakai huruf-huruf. Dia sebut tu huruf tu. Aujuh tu atas huruf tu. Kadang-kadang tak kata imam tu sendiri ambil air. Bawa balik rumah kan. Itulah faham tu, dia ada aujuh, tapi aujuhnya kalau memang guna untuk masjid, minum di masjid, tak ada masalah lah kalau benda tu duduk di masjid kan. Tapi kalau bawa air ni kat masjid ada, dia ambil, dia bawa botol balik rumah dia. Sampai kat rumah dia pun tak ada air tu. Imam lebih kurang. Masalah imam tu lain hal, tapi masalah boleh tak boleh kan. Macam mana pun kalau memang huruf faham kata li syurbi, faham tu li syurbi ni sama ada kat premis tu kat masjid surau, orang letak di dispenser tu lah kan.
ataupun dia bawa pergi kat kereta dia untuk dia bancur tu, masih nama dia li syurbi kan. Kalau faham pada uruh, kalau atas nak guna uruh tu, pasal juhilah haluhu, asal kita bicara ni yang juhilah haluhu. Bila juhilah haluhu, boleh tak keluar daripada perintah tersebut? Tidak. Di atas juhilah haluhu juga, asalnya li syurbi, boleh tak untuk buat wuduk? Juhilah haluhu kan. Tapi kalau dispenser tu, kalau untuk buat wuduk memang tak kena. Tak kena. Kalau macam dalam botol pun macam kat Mekah apa tu, kalau dalam balang dia buang untuk minum, buat wuduk memang tak kena. Tapi kalau pipe gagah lagi. Macam pipe kan. Pipe li syurbi. Itu guna untuk wuduk. Ambil kira. Ada wajhun juga kan. Ada wajhun juga. Minum kat situ, disedia kolej apa, untuk nak bubuh dalam botol, masuk dalam kereta. Kalau nisbah kita tengok uruh tu, boleh ya pasal minum. Boleh. Maksudnya memang ada wajhun kata boleh. Tapi kalau jiwa tak tenteram, rasa macam bersalah je, tambah pula macam ni. Kita buat 10 botol. Kita isi, tutup, orang masjid duk tengok. Macam? Senang hati ke susah hati? Nampak tak ada perasaan, saya tak tahu lah, macam kayu dengan batu. Macam orang duduk usah tengok. Apa ni lah tak kena. Tu angkut air buku dalam kereta dia. Selama ni. Macam air bapak dia. Macam tu lah. Dia, bahasa dia macam tu lah. Cara tenungan kan. Tu sah. Kalau sebotol gagah lagi. Sebotol orang ambil. Tak kadah sangat. Ini 10 botol ni. Ni tambah berkatun-katun. Letak isi buah paip. Air pula air alkali ke misalnya kan. Benda yang memang tak ada pula tu, benda tu mahal. Tapi kat situ ada orang buat sabil kat situ. Sabil pun untuk syurbi. Cuma faham atas syurbi sah. Itu kalau kita sebut. Kalau memang kita tahu hal li syurbi, tak kira siapa-siapa pun janji syurbi, boleh silakan. Yang kita bicara ni yang juhilah haluhu. Juhilah haluhu. Jatuh kalau orang yang jiwa sejahtera ni, dia tengok macam ni, ish, boleh bawa balik kan? Tak ada hati lah nak bawa balik. Kita beli lain lah tu kat rumah lah. Yang ni kat sini, minum sini, tak apalah. Ada orang dia fikir macam lain pula kata dia. Ya, orang sedia untuk minum. Tak ada orang minum pun, kita je nak minum. Bawa pergilah ke rumah. Orang sedia untuk minum. Manfaatkanlah apa benda dia bagi. Kau tak rosak gitu je pun, kata dia, kalau tak ada orang pakai. Contoh kan. Ada pandang sudut tu pula. Macam mana pun tu yang istilahnya kalau tak tahu tu yang antara tempat rujuk ni pun dalam bab ni uruf lah, uruf juga. Macam mana pun untuk syurbi hamdu syai' minal musabat ila ghairi mahal, yang tu gagah juga. Tapi untuk tatahur tu salah sikit. Tatahur. Macam air kolah masjid yang selalu orang pergi ambil untuk berubat apa tu kan. Kalau orang tanya saya lah, saya kata tak ada apa. Siapa? Orang ambil wuduk pun kelepah, kelebu basuh kaki buang. Dia nak ambil air kolah untuk berubat, ambil bilah, tak perlu minta izin pun. Pasal uruh kita orang Malaysia ni, air dalam kolah tu ambil, engkau tak ada masalah. Jangan pergi sambung paip, pergi sedut dalam botol. Yang tu tapi atas nak ambil sebotol untuk buat ubat, air mesti 7 kolah masjid, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu pun selama-lama tak ada kita faham ada wakaf khas air telaga ni, air kolah ni ambil pada telaga ni wakaf untuk gunaan wuduk saja. Kalau memang tahu hal macam tu, dia mesti pakai di atas apa orang wakaf di atasnya lah. Satu bila tak ada, memang antara dua pihak umum dipakai uruf. Itu yang istilah al-adatu muhakkamah, uruf. Baik. Jadi bila dia musabbal li syurbi atau tatahur tu, wal yaqtasir al mutawaddi'u, hendaklah meringkas. Apa dia suruh meringkas ni? Ay mutawaddi'u hatman ay wujuban ay iktisaran wajiban, sebagai meringkas yang wajib. Itu saya punya terjemah meringkasnya. Yaqtasir, hendaklah menghad oleh mutawaddi, wujuban ay ala hatman wajiban atau iktisar. Had yang wajib ni dia hendaklah iktisar ala ghuslin atau mashin wajibin, di atas basuhan yang wajib ataupun sapuan yang wajib ya. Basuh dan sapu yang wajib ya. Faham tu? Dah kata sekali padan cukup.
Tambahlah tempat-tempat yang istilahnya yang susah air, walaupun ada sunat meniga. Tapi kalau kata musabbal, kalau kata untuk tatahur satu hal. Jadi kata tatahur pun kata dia yang memang dibenarkan mesti basuh wajib. Kalau meniga macam mana? Nak cermat, dia kata wal yaktasil hatban alal wajibin, ala wajibin. Asal matan ni nak sebut khas masalah dikir waktin, tapi dia menyambi tu dia sebut isu ni. Wajibin, jadi di atas iktisar alal wajib, fala yajuzu taslisun wala ityanu sa'ir sunan. Jadi tak harus, maksudnya yahrumu. Ni pun atas aujuh tadi. Taslisun meniga, wala ityanu sa'iril sunani. Wala yajuzu juga ityanu sa'iril sunan, mendatangkan yang baki daripada sunat-sunat. Ya. Apa dia baki sunat? Sekalipun komo-komo, basuh tangan khas untuk basuh tangan, isap air ke hidung, sapu telinga. Bila meniga pun tak boleh, tambah sunat-sunat macam tu, sekalipun istilahnya sunat besar, bukan sunat-sunat kecil dalam bab wudu. Allah. Atas kata dia musabbal untuk tatahur, yang memang boleh adalah yang wajib. Nak buat sunat macam mana? Juhilah haluhu. Macam mana? Wal aujuh haram. Pasal apa? Nak cermat. Melainkan kita dah maklum, tak ada masalah itu. Nak lebih cermat, pertama air itu terhad di dalam balang, dalam botol tersedia. Misalnya litatahur. Takkan kita nak meniga sekali seorang kita pakai habis. Jadi kena cerdik sikit nak bagi, nak sikit nak ukur huruf. Lalu nak cukup huruf tu lah. Tu yang kaedah kita macam mana pun kadang tak apa cerdik. Kaedah nak pakai macam mana? Baik istilah warak. Apa warak? Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kau kepada benda yang tak meragukan kau. Itu je. Itulah istilah warak. Maksudnya boleh ke? Saya kuat 2 kali habis orang tak boleh pakai. Siapa pula nak isi dalam balang ni? Tapi dia kata boleh bersuci, boleh ke? Dak ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kau. Itu nak nilai benda tu, dia kena ada satu kecerdikan dan satu sifat yang kena ada situ. Ambil secermat yang mungkin, bukan balun apa yang ada. Itu sikit bahasa ya. Ada orang dia pantang tu balun je. Tak. Ambil secermat mungkin apa yang pada hurufnya dibenarkan untuk kita ambil. Huruf ni juga kalau kita faham, di atas disebut sabil, itu juga izin-izin orang untuk kenduri, jamu makan, tambah sama makan kita ni, makan buffet ni. Apa ketul nak ambil? Tahu? Dia dah potong tu, maksudnya ketul je lah. Nak lebih, kena minta lebih. Boleh tak lebih? Itu yang tambah yang ada orang duk jaga tu. Nak tak ni? Nak. Dia jaga tu siapa? Dia tak bagi orang ambil lebih tu. Jadi kalau tak ada orang jaga pun macam mana? Engkau tak boleh ambil lebih. Pasal tu huruf. Ada orang jaga walaupun tak ada orang jaga. Peluang ni tak ada orang jaga. Sapu yang banyak-banyak. Tak boleh. Haram. Pasal apa? Hurufnya orang akan ambil satu. Huruf orang ambil satu. Kalau dulu style hidang-hidang pun, istilahnya satu hidang untuk hidang tu je. Kalau katalah asal peraturan, yang tu memang ada. Dalam bab ni pun, kitab kita ni dia ada sebut. Kalau kita belajar bab ada khas, bab makan pun dia ada bicara bab-bab tu. Contoh makan. Kan dia hidang satu hidang. Satu meja ada 4 orang. Kaedah dia tak cukup 4 tak boleh makan. Pasal dia sedia tu untuk 4. Kita makan untuk 3 tu haram. Maksudnya kita telah mengambil hak yang seorang lagi tu untuk hanya makan 3 orang ataupun 2 orang. Tambah setalam tu tak ada orang, kita balun seorang je makan. Haram tu. Pasal apa? Yang tu untuk 4 orang je makan, kau makan seorang. Melainkan memang dia letak tu kata dia makan ustaz. Makan ustaz. Makan ustaz. Tu betul lah. Itu lain lah. Yang tu yang kena tengok juga nisbah apa tetamu, cara dia melayan kita untuk kita nak jamu tu macam mana. Satu kalau macam masuk hotel ini buffet-buffet macam ni, selalunya dia terhad tu. Atau ada peruntukan untuk 3,000 orang. Dia disedia untuk 3,000 tu, maksudnya dia kira siap dah semua. Semua tu. Memang tak boleh ambil lebih tu. Tak boleh ambil lebih.
Kalau dulu kalau buat makan je ni, kalau arwah patih dulu selalu dia bagi pesan. Macam kita makan talam ni. Ni talam kita 4 orang. Haram kata dia, kita ambil pinggan ni, pindah ke talam sebelah lagi. Dia tak habis. Sini makan semua untuk tua. Tak lagi gigi pula tu. Makan pun semua ni pantak ni tak boleh, kambing tak boleh. Dia makan sikit lah. Tengok sini budak muda. Budak pondok memang jenis apa? Jenis gontong periuknya. Hari kenduri balut tu kan. Boleh tak? Orang ni dah dia tak makan, dia bagi kat orang lain. Tak, dia orang hanya ada kuasa makan aja. Dia tak ada upaya untuk memberi pada orang lain. Melainkan tuan rumah bagi. Ataupun pada urufnya memang dibenarkan untuk pindah daripada talam ni ke talam sana. Patih tu berkira tu. Berkira maksudnya dia suruh cermat sikit. Kalau tuan rumah bagi tak apa. Tambah tuan rumah ada. Kalau tuan rumah ada, ni kami nak ambil lauk ni. Sila. Tambah dia nak pantau pula. Tak cukup, abang lah. Jadi maksudnya yang tu pindah talam tak apa. Dia duduk pantau tengok. Siapa tak cukup apa lagi tu? Lauk tak habis memang nak tambah ni. Tambah pula tengok gaya tu dia memang nak bagi makan sungguh ni. Lauk mana tak cukup abang lah. Tu gulai cukup tu. Habis. Awak tak abang. Ni. Nasi tu habis. Ya Allah, awak tak abang. Tu balon. Masih dia bagi. Tapi kalau dia diam macam ni lauk tak cukup lah tu, dia pun awak tak layan. Saya minta lah tu. Dan tak boleh pindah pun. Dia kena tengok hal tu, kena cerdik tu. Dia menyambil kalau ikut tu. Kalau asal matan wal yaktasir hatuman ala wajib, kalau asal matan lah didikhin waktu. Dia menyambil tu baca syarah dia menyambil lah bab-bab masalah kena mesti ambil takat tu je. Dia menyambil tu. Kalau asal matan wajib ambil ringkas ni didikhin waktu dengan sebab suntuk waktu. Subuh habis pukul 7, kita bangun 6.50. Macam mana? Kena bersegera untuk pasal kita dah jaga dalam waktu. Dia tak boleh melengah tu. Jadi mana yang boleh ditinggalkan, kencing berak apa gosok gigi apa tinggal, dah selesai yang tu. Kalau kata nak buang air, yang tak dapat tidak buang air, ambil wuduk, bayang terus. Dia tak boleh kata Allah 10 minit lagi gosok gigi tu. Habis waktu dah, mana boleh. Kalau dah sampai diqin waktu tu, wajib iktisar ala wajib saja. Kalau kencing berak apa, makan masa pula iktisar ala wajib saja. Pasal dah diqin waktu. Jadi asal matan situ je, di diqin waktu tu. Dia wajib iktisar ni ala idraki salah. Iktisar ala wajib, iktisar ala wajib tadi di diqin waktu. Iktisar an idraki salah. Boleh baca makna ta'lil kerana nak mendapatkan solat. An makna ta'lil, makna lam, li idraki salah. Kuliha sekaliannya solat fi waqti. Kama sarah bihi Bughawi, seperti mana mentasrih dengan dia oleh Imam Bughawi wa ghairuhu, dan lain daripada Imam Bughawi. Wa tabi'ahul mutaakhiruna, dan telah mengikut fatwa Imam Bughawi ni oleh mutaakhirun, ulama-ulama yang kebelakangan ni. Lakin afta fi fawati salah law akmala sunanaha bi an ya'tiyaha walau lam yudrik rak'atan telah berfatwa pada masalah fawati salah. Telah berfatwa Imam Bughawi, domain kepada Imam Bughawi, fi fawati salah, pada masalah fawati salah, salatil faid, sembahyang yang dah luput. Maksudnya sembahyang dah lepas waktu dah. Contoh, sembahyang tu dah sembahyang fawat, sembahyang qada nama dia. Lau akmala sunanaha, jikalau menyempurna ia musalli sunanaha, akan sunat-sunatnya solat, sunat hayahnya, sunat ba'ahnya, kalau disempurnakan, taswir kata lau akmala macam mana, bi ayatiha, dengan bahawa mendatangkan kedisunan.
Walau lam yudrik rakaatan, sekalipun tak mendapat ia musalli tadi rakaatan, satu rakaat sekalipun. Satu rakaat pun tak dapat dalam waktu, dalam proses dia duduk qada yang fawat daripada solat tu, dengan sebab membuat yang sunat. Faham tu? Tak apa. Ayat dia macam tergantung sikit. Teruskan. Ya. Itu maksudnya. Jadi tak dapat rakaat macam mana? Contoh misal, jadi tadi contoh terbangun tidur kan. Habis pukul 7, 6.50 saja. Yang tu memang itisar adalah wajib fakat. Wuduk wata wajib, solat pun ada wajib, supaya nak memastikan semua duduk dalam waktu. Okay. Adapun contoh fawat solat ni yang mana? Dia memang banyak sembahyang yang kena qada. Qada. Masalah qada ni qada zuhur. Lagi nak masuk asar tapi dia duduk qada zuhur. Lagi nak masuk asar dah. Betul? Ni sembahyang qada ni. Qada pun qada zuhur yang lama-lama dia tinggal-tinggal tu duduk qada. Boleh tak dia nak sembahyang qada tu zuhur tu? Ni betul zuhur. Contoh waktu asar dekat nak masuk. Boleh tak dia baca surah, baca sunat-sunat ni sehingga satu rakaat pun tak ada, pasal dia sibuk doa iftitah, auzubillah, baca surah misalnya, dia sibuk dengan sunat tu. Satu rakaat pun tak ada dalam waktu untuk sembahyang dia nak qada ni, yang qada dia banyak-banyak tu. Macam mana? Boleh tak? Boleh. Pasal maksud daripada qada ni qada. Dia nama pun sembahyang qada. Tapi kalau ni hari ni jaga lambat, pukul 7 habis waktu, 6.50 bangun, maksud dia adalah ada, bukan saja solat, tapi solat fi waktiha. Tapi kalau qada, maksud dia adalah qada usolah, bukan masalah waktu. Tentu ada beza. Tentu ada beza nisbah nak iktisar ataupun tak iktisar. Nak buat seringkasnya ataupun nak jaga juga SOP waktu. Situlah guna SOP zaman ni senang. Pada susah sebut SOP dia tahu, oh, operation punya standard macam ni. Siap. Okey lalu. Waqad yufraqu bi annahu sama ishtaghala bil maqsud fakana kama law madda fil qira'ah. Waqad yufraqu, sesungguhnya telah dibezakan masalah sembahyang yang dia baru jaga ni, nak idrak solat kuliah fi waktu, ataupun masalah yang qada ni fawati solat. Jadi fawati solat maksudnya solatul faid, sembahyang qada lah. Kalau tadi idrak solat fi waktu kan. Wa qad yufraqu bi annahu la yushtaghala bil maqsud, kalau istighal seorang bil maqsud bi annahu sama tak ada, sama ke semua. Bianahu bahawasanya musalli ni sama di sana bangun tidur terlambat tadi yang kata Allahumma salli alaihi wasallam idrak solat fi waqtiha tu. Sama ni ishtaghala bil maksud, dia bersibuk dengan maksud. Apa maksud dia? Ya, iqamis salah fi waqtiha. Jadi dia nak buat kerana diqi waqtin, haram buat benda sunat. Haram buat benda sunat. Yang tu masalah maksud dia tu ishtaghala bil maksud. Jadi maksud dia apa? Solat fi waqtiha, haram keluarkan khuruj anil waqti. Fakana kama law maddal qira'ah, sama kata dia seperti seorang masalah memanjangkan bacaan. Faham qira'ah ni qira'ah surah, kalau dia panjangkan baca surah tak duduk dalam waktu, sedangkan dia kena dapat duduk dalam waktu. Jadi kalau sembahyang subuh saja, subuh Jumaat, habis pukul 7, 6.55 baru sembahyang. Sembahyang pula, sembahyang tunai, bukan sembahyang qada. Kaedah dia wajib semua tu mesti duduk dalam waktu. Walaupun ada sunat-sunat surah, tinggalkan sunat surah tu,
Pasal wajib mesti sembahyang dalam waktu. Tapi kalau orang yang memang dia duduk qada sembahyang subuh misalnya, dalam qada sembahyang subuh tu dia baca juga surah Sajdah. Dengan sebab tu keluar tu. Tak apa, pasal apa? Pasal dalam bab isu qada, maksud dia adalah qada. Bukan masalah waktu. Tapi kalau orang buat tunai, maksud dia apa? Adaul wajib fil waqti. Tunaikan wajib dalam waktu. Tu disebut beza kat situ. Masalah beza kat situ. Jadi kalau contoh surah Sajdah tadi, kalau dia jenis qada, dia kata yang ni nak qada yang sembahyang Jumaat dulunya. Allahu Akbar. Subuh nak habis lah. Tapi dia sembahyang qada ni. Boleh dia baca surah Sajdah sampai habis. Untuk insan pun sampai habis. Pada rakaat keduanya. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Pasal istilahnya kalau dia guna bahasa maksud tu, tengok maksudnya di mana. Solat tu atas maksud solat ala muhafazah ala waqtiha. Jadi kena jaga atas maksud solat dalam waktu. Kalau maksud dia apa? Allahumma salli alaihi. Maksud daripada qada bukan solat tu ala waqtiha. Maksud dia ialah qada. Maka kalau maksud dia ialah qada, tak ada masalah kita buat perlambatan. Pasal maksud dia adalah qada, bukan maksud dia adalah bukan maksud dia waktu. Mesti dia nak tu. Ini budak seluar ni. Jadi saya seluar. Dia boleh seletih. Banyak tetangga kerja sekolah ni. Sekolah kena okey banyak tetangga. Banyak tetangga sekolah tak tajam pondok. Kena berjalan. Boleh. Sejam lah tu. Dia letih sikit. Untuk nak ajak insya' pula tadi. Memang selalu ajak Arab dia orang ni ajak insya'. Nak berjerit pula. Ni yang malas pula tu. Suruh bangun. Jadi dia letih. Banyak tetangga okey. Dia sambung nak sikit rehat. Nak puasa. Nak puasa. Tadi boleh power ni. Rasa lembek. Yalah, insan ni untuk ni lah. Jadi di sana sama ni istaqala bil maksud kama lau maddal qiraah. Siap. Jadi maddah. Jadi tak mana masalah maksud. Allah. Waqilatu ma'in. Waqilati ma'in. Jadi wajib iktisar ala wajib saja. Tadi masalah waktu. Pasal maksud dia nak jaga waktu. Waqilati ma'in ataupun sedikit air. Air sikit. Macam mana? Wajib iktisar ala wajib saja. Itu masalah air. Kalau masalah semayang tadi, wajib iktisar ala wajib saja. Apa yang wajib terdapat tidak? Kencing, istinja, wajib tutup aurat, wajib. Mana yang la budda minhu, wajib. Kalau nisbah air, mesti qilatul ma' kan dia. Kalau nisbah nak jaga waktu, mesti cepatkan dia untuk pastikan dibuat dalam waktu. CP tu besar tu. Bihaitsu kata dia la yakfi illal gharadu. Illal fardu ke gharad. Ghain fa ghain. Tidak memadai ia illal fardu bihaitsu la yakfi illal fardu. Dengan sekira-kira tak adalah cukup air itu melainkan fardu. Tu masalah qilatil ma'in. Tasbih tu masalah air sikit. Kalau dia basuh muka 3 kali habis tak boleh wuduk. Selesai kan sampai basuh kaki. Wajib iktisar ala wajib saja. Yang sunat tak boleh dibuat. Itu kalau jenis air tak cukup. Jadi falau kana ma'ahu ma'un la yakfihi litatam mumi tuhri litatimati tuhri insalasa. Itu aja. Jadi kalau adalah berserta seorang ni ma'un ada air, tapi la yakfihi tak memadai akan dia syahsun ini li tatam mumi li tatim mati turi untuk menyempurnakan bersucinya ia in salaza atau atas sunana
Jika dia meniaga ataupun mendatangkan semua sunat-sunat tu. Jadi air tak cukup. Wajib intisar ala wajib. Awihtaja ilal fadil yang atushid. Ataupun air itu boleh lebih. Tapi berhajat ia syahsud dari ilal fadil kepada yang lebih. Daripada wuduk tu. Untuk apa? Li'atushin untuk dahaga. Wajib dapat li'atushi muhtaram. Untuk ataupun beri minum pada yang telah dahaga di kalangan binatang yang muhtaram. Masuk lubus atshi muhtaramin ay atshi hayawanin muhtaram. Haiwan yang muhtaram. Jadi katalah kita bela lembu, kambing, arnab, istilahnya binatang tu memang ada keharusan syarak untuk membela dia, menternak dia, buat dia sebagai pet. Kucing misalnya, air tak cukup. Kalau kita gunakan semua untuk wuduk boleh taslis, tapi air kucing tak ada minum. Ittisarkan ala wajib. Apa yang keperluan untuk meneruskan keseimbangan hayat tu kena air, kena tinggalkan untuk siapa yang tak cukup air kepada dia. Contoh sebut ada kucing misalnya. Dia kena tinggalkan air untuk kucing tu. Kalau tak, kucing tu akan mati. Semata-mata dia nak meniaga dalam bab basuhan anggota. Berusaha besar di atas nak meniaga, meninggalkan hak wajib untuk pelihara nyawa kucing. Di atas buat benda untuk nambah rezeki pendapatan yang dia bukan fardu. Kat sana. Ashi muhtaram. Ni contoh tu muhtaram ni kucing lah. Nak bagi minum tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Tapi kalau haiwan muhtaram, ghairu muhtaram, untuk sifat air bagi ghairu muhtaram tak boleh. Gunakan dia untuk dari segi wajib, tak wajib untuk ihtisab ala wajib. Bahkan harus untuk pakai sekalipun haiwan ghairu muhtaram ni mati. Allahumma salli alaihi wasallam. Siap. Jadi harum istimaluhu fi syai'in min as-sunani, kalau berhajat kepada fadil untuk asyirin majdi, haram menggunakan mak fi syai'in min as-sunan daripada benda sunat. Pasal nak bagi minum benda-benda yang tambah nak bagi minum manusia, anak, isteri, waktu ini bukan anak isteri, muhtaram ni, kucing misalnya. Kalau tidak, kucing ni mati. Haram menasriskan wuduk disebabkan nak pelihara nyawa kucing. Kalau tak tinggalkan benda sunat tu, meniaga tu, kalau tak ditinggalkan dia, nasihat kucing tak diminum. Kucing tak diminum. Siap. Cuma kalau nak buat juga, kaedah cerdik dia macam ni. Buat je lebih pada sekali daripada wajib. Tapi air tu ambil tadah balik untuk bagi kucing minum. Itu pun kalau ada wakil, tak ada wakil, tak boleh herakkan dia memang tinggalkan kucing lah. Pasal air kucing nak minum, dia boleh je minum daripada air yang bukan mutlak kan. Dan pun kena cerdik kat Pak tu, selesai nak faham dia. Lepas tu kita baca kitab macam ni, dia dah mencerdikkan kita dengan apa format dia ajar. Asalnya cuma tolong zahirkan format tu saja. Baik. Fi syai'in min as-sunani wa kadza, macam itulah juga yuqalu fil ghusli, dikatakan pada masalah mandi. Bilik untuk mandi saja. Mandi ya. Apa yang berkaitan mandi istinja awal yang boleh ya. Apa yang sebut. Jadi kalau kata di bilik mandi saja, minum kecil bahasa berak memang tak ada masalah. Apa nak sebut tadi? Kalau dia mandi, masalah tu ni. Kalau pergi muslim, masalahnya ni. Dia ada mandi wajib, dia ada kena mandi. Jadi boleh tak buat lebih daripada basuhan wajib? Yang tak dapat tidak? Dari sisi hukum sama juga. Kalau kata dia mandi dengan membuat semua perbuatan yang sunat, basuhan yang sunat, meniaga dan sebagainya, maka tak cukup untuk selesaikan mandi dia, haram meniagakan tu. Bahkan wajib ikhtisar alal wajib. Jadi masalah muslim pun serupa.
Wa nadban 'alal wajibi bi tarki sunan li idraki Jum'atin. Li idrak Jum'atin, tak kena macam li idraki jama'atin. Tu dah pelik jama'atin. Jama'atin. Jadi sunat kita iktisar ala wajib. Asal matan wal yaktasir hatman ala wajibin tadi li dhiqi waqtin au wa nadban, dan sunat iktisar ala wajib ni li idraki jama'atin, kerana nak mendapatkan sembahyang jemaah. Wazan kita buat sampai, kalau kita ambil uduk meniga, nanti tinggal rakaat masbuk. Tambah pula imam bagi salam. Tak afdal untuk menigakan ni. Bahkan sedapat mungkin untuk seawalnya takbiratul ihram beserta imam, itu yang terbaik. Tinggal semua sunat-sunat. Antaranya sekali pun sunat dalam bab wuduk. Pasal nak idrakkan jemaah. Tambah pula jemaah ni jemaah yang la yurja. Mana? Lam yurja ghairuha. Tidak diharapkan lain pada jemaah yang ada. Siap. Jadi kalau jemaah ada, kalau kita ambil wuduk lambat, apa semua sunat-sunat kita buat, satgi boleh jemaah kita yang ramai ni tak ikut jemaah yang ada tu, macam mana? Yang tu memang ada keharusan untuk kita buat benda-benda sunat macam ni. Tak ada masalah. Taklah wajib ringkaskan atau benda wajib saja. Pasal jemaah memang di kalangan kita pun jemaah. Jadi sah untuk kita tak hanya meringkaskan di atas basuhan yang wajib. Jadi jemaah lidraki jamaah ni lam yurja ghairuha, yang tidak diharapkan lain daripadanya. Naam makila bi wujubihi kadalki yang bagi taqdimuhu alaiha nadhiru ma marra min nadbi taqdimil faiti bi unzrin al hadirati wa in fatatil jama'atu. Naam dengan makna menepati lakin makila barang yang dikatakan bi wujubihi dengan kata wajibnya ia. Ya kadalki. Jadi makila biwujubihi ni dalam masalah wuduk lah contoh. Contoh kadalki seperti gosok. Kita ada belajar dulu pendapat Imam Malik ni. Dia kata dalkun ni wajib. Yang bagi takdimuhu alaiha, wajib mendahulukan dia akan makila biwujubihi tu alaiha, katanya ke atas jemaah. Jadi yang tu kecuali sikit. Asalnya iktisar ala sunat, tapi di atas ada kaul ulama kata wajib, keluarkan daripada khilaf ada kata wajib mesti kena basuh ataupun sapu tu. Kaedah dia buat hak apa yang disuruh. Ya. Lam yurja ghairuha, na'am akira biwujubihi kadalki yang bagi takdimu alaiha naziru ma marra min nadbi taqdimil fa'id, bandingan barang yang telah lalu daripada sunat mendahulukan sembahyang yang luput bi uzrin, luput-luput dengan ada uzur, alal hadirati, di atas sembahyang yang hadir, ala hadirah yang ala salatil hadirah, di atas sembahyang yang hadir. Sama kata dia bandingan dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Habis. Tatimatun. Ya tayamam. Anil hadasain. Tayamam pula. Itu dulu. Ada soal? Baik. Tak ada kalau insya-Allah sambung tatimatun.